Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni kita akan buat ulang kaji tentang PT3 subjek sains. Sebab kerana perintah berkurung ni sekolah tutup lama, so kita nak try habiskan bab 3 tentang pengangkutan darah. Okey. Pertama sekali sebelum kita pergi dalam bab 3 ni iaitu sistem pengangkutan dalam darah manusia ni, pengenalan dia adalah tentang sistem pengangkutan dalam organisma ringkas dan organisma kompleks. Jadi kita kena fahamkan apakah sistem pengangkutan, contoh-contoh organisasi unisel, dua contoh bahan keperluan sel dan dua contoh bahan kumuh yang disingkirkan daripada sel. Dan macam mana sistem pengangkutan organisma unisel ni berlaku. Okey. Menjawab kepada soalan berikut, jadi sistem pengangkutan adalah sistem yang membawa bahan keperluan sel ke seluruh bahagian badan sesuatu organisma serta menyingkirkan bahan kumuh keluar daripada badan organisma tersebut. So, contoh organisma unisel ialah macam amoeba, paramecium, euglena, yeast, pleurococcus and chlamydomonas. Ini semua korang boleh lihat lah, siapa yang selalu tengok dekat longkang-longkang adalah amoeba dan semua ini. Jadi gambar rajah yang ditunjukkan adalah contoh organisma unisel dan bentuk dia. Kalau paramecium bentuk dia macam tapak kaki, tapak kasut. Chlamydomonas ada dua tanduk, dua tentacle. Yeast, kita ada euglena, ada ekor dan juga amoeba yang bentuknya tidak sekata. Jadi yang kita nak fahamkan betul-betul ni sebenarnya macam mana sistem pengangkutan dalam organisasi unisel ni. Yang pertama, kita kena tahu apa yang diperlukan oleh organisma hidup. Dalam kes ni, unisel. Jadi, bahan keperluan dalam sel ialah oksigen dan nutrien. Jadi, bahan kumuh ialah karbon dioksida dan juga bahan kumuh bertoksik. Jadi, sistem pengangkutan ni, kita nak angkut oksigen dan nutrien masuk dalam badan dan singkirkan karbon dioksida dan bahan kumuh bertoksik keluar daripada badan. Jadi, bila kita cakap tentang organisma unisel, contoh-contoh dah diberi ke atas tadi, kenapa organisma unisel ni dia tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus? Kenapa? Sebab bahan keperluan masuk terus ke dalam sel secara resapan. Bahan kumuh pun disingkir secara resapan. Sebab apa? Sebab dinding dia nipis, organisma dia sangat mudah unisel, hanya satu sel. Dia tidak terdiri daripada organisma kompleks seperti manusia. Sebab itulah amoeba, paramecium, euglena semua tu macam mana dia angkut, dia bernafas, oksigen masuk, macam mana dia singkirkan bahan kumuh, semua melalui resapan. Okey, kita beralih pula kepada sistem pengangkutan organisma kompleks. Jadi soalan kunci yang kita nak tahu, siapa tu organisma kompleks? Tadi kita dah belajar organisma seni tu siapa. So, kompleks ni siapa pula? Dan macam mana sistem pengangkutan dalam manusia? Mengapakah organisma kompleks macam kita ni manusia mempunyai sistem pengangkutan yang khusus dan kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Okey, kita pergi yang pertama. Siapa dia organisma kompleks? Jadi organisma kompleks ni ialah manusia, haiwan, vertebrata, contohnya kucing, gajah, monyet, tumbuhan multisel, itu semua adalah organisma kompleks. Dan nak menjawab terangkan sistem pengangkutan manusia, jadi sistem pengangkutan dekat manusia ni terdiri daripada sistem peredaran darah. Dekat dalam sistem peredaran darah kita ada jantung, ada salur darah dan juga darah. So, macam mana nak angkut oksigen dan nutrien ke seluruh badan? Darah dipam oleh jantung ke seluruh badan melalui salur darah khusus. Contohnya arteri, kapilari dan vena. Dalam bab ni kita akan belajar secara mendalam. Dan dia tanya mengapakah organisma kompleks mempunyai sistem pengangkutan yang khusus? Kerana apa? Kerana organisma kompleks ni besar. Isi padu dia besar, badan dia besar, dalam tu ada banyak air, banyak darah. Jadi dia menyebabkan proses pertukaran darah serta keperluan penyingkiran bahan kumuh berlaku secara perlahan bila dia organisma tu sangat besar. Jadi dia tidak menyeluruh lah, berlakunya pertukaran gas dan penyingkiran bahan kumuh tu tidak menyeluruh. Jadi dia perlukan satu sistem yang khusus.
Sebab itulah organisma kompleks macam manusia dan haiwan seperti kucing, dia memerlukan sistem pengangkutan khusus yang lebih efisien. Sebab itulah kita, organisma multisel, kena ada sistem pengangkutan khusus, manakala unisel macam paramecium, amoeba tidak perlu sistem pengangkutan yang khusus. Okey, yang terakhir dalam part yang pertama dalam bab 3 ni adalah tentang kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Yang pertama, of course lah, untuk mengangkut bahan keperluan sel. Jadi, kita perlukan apa? Oksigen dan nutrien. Jadi, sistem ni digunakan untuk menghasilkan tenaga melalui respirasi sel. Tenaga diperlukan untuk semua proses hidup. Dan, fungsi dia apa lagi? Fungsi dia adalah untuk menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar daripada sel. So, selain tu, untuk mengangkut garam mineral dan hasil fotosintesis. Berikut adalah kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma. Jadi kita recap balik dalam masa 5-6 minit ni kita belajar tentang sistem pengangkutan dalam badan manusia. So kita belajar tentang unisel, tidak perlukan sistem pengangkutan yang khusus. Multisel perlu, kenapa? Kerana organisma tu besar dan sistem pertukaran gas dan penyingkiran bahan kumuh tidak berlaku secara menyeluruh. Sebab itulah organisma multisel perlukan sistem pengangkutan khusus. Kepentingannya apa? Untuk mengangkut bahan keperluan sel, contohnya nutrien, oksigen, untuk menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik, contohnya urea, dan juga untuk mengangkut garam mineral dan hasil fotosintesis bagi tumbuhan. Itu je untuk part 1, kita akan sambung dalam part 2. So, jaga kebersihan dan jauhi diri daripada terkena infeksi COVID-19. Bye.